Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Uwais Al-Qarni bin Muhammad Halim. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan topik berkaitan kenaikan harga minyak di Malaysia pada tahun 2008 serta punca dan kesannya terhadap negara. Isu ini merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang penting dalam sejarah Malaysia kerana kenaikan harga petrol pada tahun tersebut adalah antara yang paling tinggi yang pernah berlaku. Kenaikan ini bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi negara tetapi juga kepada kehidupan harian rakyat. Dalam pembentangan ini saya akan menerangkan latar belakang isu dan punca kenaikan harga minyak, kesan yang berlaku kepada masyarakat dan ekonomi negara serta beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan. Seterusnya pada pengenalan. Pada tahun Jun 2008, kerajaan Malaysia telah mengumumkan kenaikan harga petrol yang agak mendadak. Harga petrol RON97 meningkat daripada RM1.92 kepada RM2.70 seliter, iaitu kenaikan sebanyak 78 sen seliter. Ini merupakan antara kenaikan harga petrol yang paling besar dalam sejarah negara pada masa itu. Keputusan ini telah mengejutkan banyak pihak kerana kenaikan tersebut berlaku secara mendadak dan memberi kesan kepada kos kehidupan rakyat. Walau bagaimanapun, harga petrol ini tidak kekal lama pada kadar tersebut. Pada bulan Ogos 2008, harga petrol telah diturunkan kepada RM2.55 seliter, dan pada bulan Disember 2008, harga petrol diturunkan lagi sehingga di bawah RM2 seliter. Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat latar belakang yang berlaku pada tahun 2008. Pada ketika itu, harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Banyak negara di dunia terpaksa menyesuaikan harga bahan api mereka kerana kos import minyak semakin mahal. Malaysia pada masa itu masih memberikan subsidi petrol subsidi petrol yang besar kepada rakyat. Ini bermaksud kerajaan menanggung sebahagian besar kos supaya rakyat dapat membeli petrol dengan harga yang lebih murah. Namun begitu, apabila harga minyak dunia meningkat secara mendadak, jumlah subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan juga akan meningkat dengan sangat tinggi. Jadi keadaan ini menyebabkan kerajaan perlu mengambil keputusan yang sukar, iaitu mengurangkan subsidi untuk petrol untuk mengawal atau mengelakkan beban yang tinggi terhadap kewangan negara. Baik, sekarang kita akan melihat punca pertama kenaikan, iaitu kenaikan harga minyak dunia. Antara punca kenaikan harga minyak di Malaysia pada tahun 2008 ialah peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia. Pada tahun tersebut, harga minyak mentah dunia pernah mencecah kira-kira $147 setong, yang merupakan antara harga tertinggi dalam sejarah industri global. Kenaikan harga ini berlaku kerana permintaan terhadap tenaga semakin meningkat di seluruh dunia, terutama daripada negara yang sedang membangun. Apabila harga minyak mentah dunia meningkat, negara akan mengimport atau menggunakan minyak juga akan turut negara yang mengimport atau menggunakan minyak juga akan turut terkesan. Jadi walaupun Malaysia adalah negara pengeluar minyak, harga petrol dalam negara masih dipengaruhi oleh harga pasaran global. Oleh itu, kenaikan harga minyak dunia ini memberi kesan kepada kerajaan Malaysia untuk
menyesuaikan harga petrol dalam negara. Seterusnya, punca kedua, pengurangan subsidi kerajaan. Selain daripada faktor global, satu lagi punca penting ialah pengurangan subsidi petrol oleh kerajaan. Sebelum tahun 2008, kerajaan Malaysia memberikan subsidi petrol yang sangat besar kepada rakyat bagi memastikan harga bahan api kekal rendah dan mampu dibeli oleh semua golongan masyarakat. Namun begitu, apabila harga minyak dunia meningkat dengan sangat tinggi, kos subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan juga meningkat secara drastik. Kerajaan perlu membelanjakan berbilion ringgit setiap tahun hanya untuk menampung subsidi bahan api. Jadi, jika keadaan ini terus berterusan, ia boleh memberikan tekanan kepada kewangan negara dan menjejaskan perbelanjaan kerajaan dalam sektor lain seperti pendidikan, kesihatan dan pembangunan. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah untuk mengurangkan subsidi dengan menaikkan harga petrol, harga bahan api. Baik, sekarang kita ke punca ketiga. Selain itu, peningkatan permintaan minyak di peringkat global juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga minyak pada tahun 2008. Pada masa tersebut, negara seperti China dan India sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Pembangunan industri, pengangkutan dan teknologi di negara-negara ini menyebabkan penggunaan tenaga meningkat dengan ketara. Jadi, apabila lebih banyak negara memerlukan minyak untuk menyokong aktiviti ekonomi mereka, permintaan terhadap minyak di pasaran dunia turut meningkat. Namun begitu, bekalan minyak dunia tidak meningkat pada kadar yang sama dengan permintaan. Ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan ini menyebabkan harga minyak mentah meningkat secara ketara. Kesan daripada peningkatan harga minyak dunia ini akhirnya turut dirasai oleh negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Kemudian punca keempat iaitu ketidakketentuan ekonomi dan politik dunia. Selain faktor permintaan dan bekalan, ketidakketentuan ekonomi dan politik dunia juga memainkan peranan dalam kenaikan harga minyak. Beberapa kawasan utama pengeluaran minyak dunia, terutamanya di Timur Tengah, sering mengalami konflik politik dan ketegangan antarabangsa. Situasi ini boleh menjejaskan pengeluaran dan bekalan minyak global. Selain itu, pasaran minyak juga dipengaruhi oleh aktiviti spekulasi oleh pelabur dalam pasaran komoditi. Pelabur yang menjangkakan harga minyak akan meningkat mungkin membeli minyak dalam jumlah yang besar untuk tujuan pelaburan. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan harga minyak meningkat dengan lebih cepat. Gabungan faktor ekonomi, politik dan spekulasi pasaran ini menyebabkan spekulasi ini akhirnya menyumbang kepada kenaikan harga minyak di peringkat global pada tahun 2008. Sekarang kita beralih kepada kesan kenaikan harga minyak terhadap Malaysia. Baik. Kesan pertama ialah peningkatan kos sara hidup. Kenaikan harga petrol memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat. Apabila harga petrol meningkat, kos pengangkutan juga akan meningkat. Hal ini kerana kebanyakan kenderaan menggunakan petrol atau diesel sebagai sumber tenaga. Jadi apabila
kos pengangkutan meningkat, harga barang dan perkhidmatan juga akan meningkat kerana kos penghantaran menjadi lebih mahal. Akhirnya, rakyat perlu membayar lebih untuk membeli barangan keperluan harian mereka. Kemudian, kesan yang kedua ialah peningkatan inflasi. Kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi. Inflasi di sini merujuk kepada keadaan di mana harga barang dan perkhidmatan meningkat secara keseluruhan dalam sesebuah ekonomi. Pada tahun 2008, kenaikan harga petrol menyebabkan harga makanan, barangan asas serta perkhidmatan lain meningkat. Keadaan ini memberi tekanan kepada rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kemudian kesan ketiga ialah kesan kepada perniagaan. Sektor perniagaan juga menerima kesan daripada kenaikan harga minyak. Apabila harga petrol meningkat, kos operasi syarikat juga akan meningkat. Ini termasuk kos pengangkutan, kos logistik dan kos pengeluaran. Sektor yang paling terkesan ialah sektor pengangkutan, perkilangan dan perniagaan kecil. Kerana mereka sangat-sangat banyak menggunakan minyak. Setengah syarikat terpaksa menaikkan harga produk atau mengurangkan perbelanjaan untuk menampung kos yang meningkat ini. Seterusnya, reaksi masyarakat. Kenaikan harga petrol pada 2008 telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Ramai rakyat menyatakan kebimbangan terhadap peningkatan kos kehidupan kerana harga petrol memberi kesan kepada banyak aspek kehidupan harian seperti pengangkutan, makanan dan barangan keperluan. Sebahagian masyarakat menyuarakan ketidakpuasan hati mereka melalui perbincangan di media, forum awam dan juga melalui demonstrasi. Isu kenaikan harga petrol menjadi topik perbincangan yang sangat hangat pada masa itu kerana ia memberi kesan secara langsung kepada hampir semua lapisan masyarakat, terutama yang miskin lah. Walau bagaimanapun, terdapat juga pihak yang memahami bahawa kenaikan harga tersebut berkait rapat dengan keadaan ekonomi global yang sukar dikawal oleh mana-mana negara secara individu. Seterusnya, langkah kerajaan mengatasi masalah ini. Bagi mengurangkan kesan kenaikan harga petrol kepada rakyat, kerajaan telah mengambil beberapa langkah tertentu. Antaranya ialah memberi bantuan kewangan kepada golongan yang terjejas, khususnya kepada rakyat yang berpendapatan rendah, B40 and 40 lah. Selain itu, kerajaan juga mula menstruktur semula sistem subsidi bahan api supaya dapat disalurkan dengan lebih berkesan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kerajaan turut menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan petrol. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada subsidi bahan api yang terlalu tinggi. Jadi kemudian kita beralih kepada cadangan dan analisis. Berdasarkan isu yang berlaku pada tahun 2008, terdapat beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan kesan kenaikan harga minyak pada masa hadapan. Pertama,
negara perlu mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga berasaskan minyak dengan menggalakkan tenaga alternatif seperti tenaga solar, tenaga angin dan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kedua, sistem subsidi bahan api boleh diperbaiki dengan menggunakan pendekatan subsidi bersasar supaya bantuan diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Selain itu, kerajaan juga boleh meningkatkan pelaburan dalam sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan moden supaya rakyat mempunyai alternatif selain menggunakan kenderaan persendirian. Jadi sebagai kesimpulan, kenaikan harga minyak di Malaysia pada tahun 2008 merupakan satu peristiwa penting yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor global dan domestik. Antara faktor utama termasuk kenaikan harga minyak dunia, peningkatan permintaan tenaga global, pengurangan subsidi kerajaan serta ketidakketentuan ekonomi dan politik antarabangsa. Kenaikan harga minyak ini memberi kesan kepada seluruh negara, ekonomi negara dan kehidupan harian rakyat, terutama dari segi kos sara hidup. Namun begitu, isu ini juga menunjukkan betapa pentingnya perancangan dasar tenaga yang lebih mampan dan berdaya tahan untuk masa hadapan. Dengan perancangan yang baik, negara dapat mengurangkan kesan perubahan harga minyak dunia terhadap ekonomi dan sejahtera rakyat. Sekian, terima kasih.